Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. So, hari ini kita akan belajar ulang kaji, okay? Modul latih tubi berfokus sains tingkatan 4. Okay, modul ni kamu ambil di sekolah, okay? Yang mana modul ni kamu dah ambil dekat sekolah. Okay, saya harap kamu semua ada buat sikit lah. So, at least kamu ada buat sedikit, okay? Boleh kita mula sekarang ya, Pravin dan Homnes. Terima kasih datang kelas saya. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, kita dah habis dah semua chapter. So, hari ni kita nak ulang kaji untuk modul PDPR 3.0. Okey, kalau kamu dapat sahaja soalan, okey, soalan bahagian A, kertas 2. Okey, soalan kertas 2 bahagian A. Okey, selalunya dia adalah berkenaan. Okey, selalunya dia berkenaan dengan kemahiran. Okey, kemahiran apa? Kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains, yang mana kemahiran proses sains ini menilai, okey, dari segi kamu membuat hipotesis, pemerhatian, inference, menentukan pemboleh ubah, okey, definisi secara operasi, membuat graf. Okey, itu yang akan ditaksir di dalam kertas 2 bahagian A. Okey, selalunya pelajar-pelajar dia akan skor untuk bahagian A. Okey, bahagian A selalunya pelajar-pelajar kelas sains ni, yang kelas yang bahagian kelas yang walaupun kamu kelas yang belakang ke depan ke, memang cikgu akan minta kamu untuk skor, banyakkan latihan untuk bahagian ini. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ini, okey, menunjukkan susunan radas, okey, bagi satu eksperimen untuk. Dalam soalan mesti dia ada bagi tujuan eksperimen. Okey, yang ini contoh tujuan eksperimen lah, untuk mengkaji, okey, mengkaji ketertempaan bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut. Okey, dia ketuk bahan tersebut dengan menggunakan penukul. Maksudnya, dua-dua keadaan ini kamu ketuk guna penukul, tapi yang berbeza. Apa yang berbeza? Kalau kamu tengok gambar yang pertama, dia pakai blok kuprum, gambar yang kedua dia pakai blok karbon. Okey, so kalau nampak macam itu, okey, ini menunjukkan dua benda yang berbeza ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Itu adalah MV. Kalau cikgu kata MV apa? Manipulasi variable atau pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, daripada sini pun dia dah nampak, dia dah tunjuk bahan yang berbeza. Bahan yang berbeza itu maksudnya kuprum ataupun jenis blok yang berbeza. Okey, kemudian bila ketuk, okey, kamu nak tengok apa? Kamu nampak keadaan blok tersebut. Satu keadaan kamu tengok dia dalam keadaan yang cantik sahaja. Okey, keadaan yang kedua dalam keadaan serbuk bila diketuk. Okey, bila dalam diketuk dia dalam keadaan serbuk. Okey, so dekat sini okey, so kalau siapa yang tak ada buku tu, tolong tulis dalam buku jawapan sahaja. Tak payah tulis soalan ya. Okey, latih to be berfokus PKP. Okey, so kalau dapat soalan yang ini adalah, kalau kamu nampak dua perbezaan ini, itulah pemboleh ubah yang dimanipulasi. So ini pun MV dia. Okey, so RV dia pula apa hasil? Apa yang kamu dapati daripada eksperimen ini? Okey, apa beza dia? Okey, yang kedua-dua ni kalau kamu tengok keadaan dia berubah kan? Satu keadaannya dia kekal sama, satu lagi dia berubah menjadi keadaan serbuk. Okey, so kita tengok. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia minta pemboleh ubah yang dimanipulasi. Homnes, boleh cuba? Apa pemboleh ubah yang dimanipulasi? Jenis blok berbeza. Betul, tak payah berbeza. Kamu buat jenis blok sahaja, Homnes. Okey, boleh ya, Homnes? Okey, jenis blok. Okey, Pravin, apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Ya, apa pemboleh ubah yang bergerak balas? Apa yang kamu nampak selepas itu? Keadaan siapa? Keadaan Pravin, bukan? Keadaan blok. Okey, keadaan blok
selepas diketuk. Boleh ya? Okey, Boleh. ataupun kamu nak jawab, cikgu boleh tak saya jawab ikut kepada yang tujuan dia ni? Ketertempaan blok. Boleh juga. Okey, ketertempaan blok ni adalah RV yang kamu tak nampak. Okey, kita ada ketertempaan, sekejap ya. Blok. Okey, kepada pelajar yang tak ada kertas tu, kamu hanya buat nombor 1 A. 1. Soalan nombor 1 A1. Pemboleh ubah dimanipulasikan apa? Macam itu ya. Boleh ya. Bergerak balas apa? Okey, tak payah salin soalan dia ni pun tak apa. Okey, salin jawapan nak ini saja. Okey, cikgu nak bagi tahu. Ingat tahu, pemboleh ubah yang bergerak balas, kita ada 2 jenis. Satu, pemboleh ubah yang kamu nampak. Yang kamu nampak tu kita panggil pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat. Okey, tersurat. Okey. Satu lagi pemboleh ubah yang kamu tak nampak. Yang kamu tak nampak kita panggil pemboleh ubah tersirat. Tersirat tu maksudnya kamu tak nampak. Okey, maksudnya dekat sini, sebab itu cikgu bagi kat sini 2 jawapan. Okey, satu pemboleh ubah yang tersurat. So pemboleh ubah yang tersurat yang kamu nampak. Apa yang kamu nampak? Kamu nampak keadaan blok selepas diketuk. Betul? So ini adalah pemboleh ubah tersurat. Okey, kemudian ketertempaan blok. Ketertempaan blok ini yang kamu tak nampak. Macam mana kamu nak tentukan? So, ini adalah tersirat. Maksudnya, maksud di sebalik keadaan blok selepas diketuk tu adalah ketertempaan dia punya blok dia. Okey, macam kamu belajar bahasa Melayu, kan ada isi tersurat, asoti isi tersirat. Betul kan, Homnes kan? Bahasa Melayu. Keluarkan isi tersurat. Keluarkan isi tersirat. Betul kan? Saya belajar dululah. Betul kan? Betul. Macam sains jugalah. Sains pun ada jenis tersurat, ada jenis tersirat. Okey? Kemudian, ditetapkan. Ditetapkan ni maksudnya yang dimalarkan. Okey, yang dimalarkan dalam eksperimen ni, yang tetap dalam eksperimen ni, kalau kamu tengok dia adalah apa? Okey, adalah kalau kamu tengok dua-dua ni dia pakai jenis penukul yang sama. So kamu boleh buat jenis penukul. Malarkan tu maksudnya apa yang tetap dalam eksperimen tu. Okey? Ataupun kamu boleh buat bilangan ketukan. Pun boleh juga. Sebab kamu kena tetapkan ketuk kena sama. Kalau dekat sini kamu ketuk 2 kali, ini pun kamu kena ketuk 2 kali. Okey? Bilangan ataupun daya ketukan. Jangan kamu ketuk yang ini, kamu ketuk lembut, perlahan. Yang ini kamu ketuk dia kuat. Tak boleh. So kena sama. Itu yang kita panggil pemboleh ubah dimalarkan. Okey, dari segi ni Pugel faham tak Pugel? Pugel dan Pravin faham tak? Okey, terima kasih. Okey, pemerhatian. Kalau tak faham bagi tahu ya, ataupun cikgu laju sangat ke bagi tahulah. Okey, kemudian pemerhatian. Okey, pemerhatian itu maksudnya apa yang kamu nampak daripada hasil eksperimen ni? Apa yang kamu nampak? Apa kamu nampak? Homnes nampak apa? Kalau gambar yang rajah 4.1 ni, Homnes nampak apa? Homnes nampak kepingan kufrum ni tetap sama, betul? Gambar 4.2 karbon tadi dia akan menjadi serbuk. So itu pemerhatian yang boleh kamu tulis dalam ni. So kamu tulis dalam pemerhatian mesti ada pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Contoh macam ini. Blok. Okey, siapa yang tak ada kertas, tak ada buku, tak ada kertas, tolong tulis pemerhatian. Okey, blok karbon akan menjadi serbuk apabila diketuk. Apabila diketuk berbanding. Mesti kena ada tulis berbanding. Okey, ya. Saya jumpa soalan dah. Kat mana? Soalan kertas. Kat mana? Betul lah. Berbeza kertas. Mana? Berapa? Belakang sekali. Dia stapler kat belakang sekali. Itulah tak Tak buka. cari sangat.
Okey. So, tadi kita dah belajar bagaimana nak buat definasi secara operasi. Okey. So, syarat yang pertama kena buat tulis semula perkataan. Contohnya yang tadi dia tanya bahan logam tulen. So, tulis dulu ni. Logam tulen. Okey. Kemudian logam tulen ialah apa? Adakah bahan? Adakah proses? Adakah prinsip? Adakah keadaan? Okey. Kemudian step yang nombor 3. Okey, step nombor 3. Okey, tengok ya, step yang nombor 3, kamu kena buatkan RV dia. Okey, RV apa? RV yang tersurat. Okey, ataupun pemerhatian daripada eksperimen. Okey. Syarat yang keempat, kamu kena tuliskan apabila. Apabila ni maksudnya situasi. Situasi. Okey. So, contohnya, contohnya kita nak buat perkataan logam tulen. So, logam tulen ialah, mesti tulis ialah. Okey, dia logam tulen ni sejenis apa? Proses ke? Keadaan ke, bahan ke. So, dia ialah sejenis bahan. So, ialah satu bahan yang menghasilkan kepingan. Okey, yang menghasilkan kepingan. Menghasilkan kepingan ini yang menghasilkan kepingan logam tulen. Okey, logam tulen menghasilkan kepingan ke? Rasanya logam tulen dekat sini dia akan menghasilkan serbuk. So salahlah cikgu tulis ni. Menghasilkan serbuk. Okey, tulis balik. Serbuk. Okey, kemudian situasi dia pula. Apabila diketuk dengan penukul. Okey. Logam tulen. So, antara kuprum dengan karbon, mana satu logam tulen? So, karbon ini adalah logam tulen. So, karbon ini logam tulen, dia mesti menjadi serbuk. Okey, logam tulen dia akan menjadi blok karbon, akan menjadi serbuk. Yang ini kuprum ni dia akan menjadi kepingan. Dia akan menghasilkan kepingan. Dia akan menghasilkan kepingan ke serbuk? Dua-dua ni logam tulen. Oh, salah. Dia akan menghasilkan kepingan. Maaf. Kepingan. Betul lah cikgu tulis tadi. Kepingan. Okey. So, kepingan ya. Tukar ya, kepingan. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey, untuk pemboleh ubah, tolong tengok daripada soalan. Pemboleh ubah manipulasi, tengok tulis kepada soalan. Dalam soalan dah ada pemboleh ubah dimanipulasi. Kemudian, untuk bergerak balas dia ada dua jenis. Yang tersirat ataupun yang tersurat. Untuk yang tersurat maksudnya keadaan. Keadaan blok selepas diketuk. Kamu boleh nampak. Pemboleh ubah tu kamu boleh nampak hasil dia. Tapi untuk pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat, maksudnya yang kamu tak boleh nampak, itu adalah ketertempaan blok yang kamu tak nampak. Untuk ditetapkan ataupun dimalahkan dekat sini, apa yang kamu malahkan, apa yang kamu tetapkan dalam eksperimen ni, bila keputusan dia
akan dapat benda yang kalau dia tidak akan mempengaruhi apa-apa keputusan. So, kalau kat sini adalah jenis penukul. Kamu kena gunakan penukul yang sama. Okey, bilangan ataupun daya ketukan. Bilangan ketukan. Kalaulah kamu gunakan ketukan kat sini lagi banyak berbanding sini, so tak boleh lah macam itu. So, kemudian daya. Okey, daya ketukan tu maksudnya kalau kamu kena gunakan daya yang sama. Daya hentaman ataupun daya ketukan yang sama kepada dua-dua blok ini. Okey. Kemudian definisi secara operasi, ingat kena buatkan dia punya syarat ni. Pertama, tuliskan dulu perkataan dia. Kemudian tuliskan perkataan ialah. Dia suatu apa? Bahan ke? Proses ke? Prinsip ke? Keadaan ke? Okey, yang menghasilkan. Okey, tengok pula syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, kamu kena ambil RV yang tersurat. Tersurat tu maksudnya pemerhatian kamu lah dalam eksperimen. Okey, kemudian syarat yang keempat adalah dia punya situasi. Situasi tu kamu kena letakkan apabila letakkan situasi apabila diketuk. Macam ini apabila diketuk dengan penukul. Okey, boleh ya? Untuk inferen pula, salin balik pemerhatian. Okey, ingat tahu, dalam pemerhatian tadi ada perkataan berbanding. Kita buat perbandingan. Tapi kalau untuk inferen, yang bahagian perbandingan ni tak payah buat. Okey, tulis yang depan saja. Salin dia depan. Blok karbon akan menjadi serbuk apabila diketuk. Kerana, mesti ada perkataan kerana. Kemudian kamu letakkan dekat sini, mesti kena letakkan RV yang tersirat. RV tersirat tu maksudnya pembali ubah yang bergerak balas yang kamu tak nampak. Contohnya ketertempaan bahan yang rendah. Okey, blok karbon yang kurang kuat. Okey. Dah ya? Okey, siap ya? Okey, pergi kepada, faham tak? Homnes, Pravin dan Pugel. Faham ya? Gunakan konsep yang cikgu ajar tu. Gunakan konsep itu. InsyaAllah kamu tidak akan tersesat. Betul cikgu cakap. Okey, pergi kepada soalan ni. Okey, soalan ni pun sama, lebih kurang macam tadi. Okey, bila dapat soalan, cikgu kata gariskan. Okey, tujuan dia. Okey, mengkaji kesan aktiviti. Okey, dia nak mengkaji kesan aktiviti fizikal ke atas kadar denyutan nadi. Nampak tak apa yang kamu nak, yang saya nampak? Apa yang saya nampak? Saya nampak dekat sini dah ada pemboleh ubah yang dimanipulasi. Aktiviti fizikal. Yang pemboleh ubah bergerak balas pun saya nampak. Kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi. So, daripada sini cikgu dah nampak pemboleh ubah yang dimanipulasi, MV. Dan cikgu dah nampak pemboleh ubah yang bergerak balas, RV. Okey, kemudian kamu lihat kepada jadual. Dalam jadual pun kamu dah boleh tahu apakah kamu punya pemboleh ubah yang dimanipulasi, apakah pemboleh ubah yang bergerak balas. Pemboleh ubah yang dimanipulasi mesti sebelah kiri. Sebelah kanan mesti pemboleh ubah yang bergerak balas. Ingat tu. Okey, kemudian pemboleh ubah. Okey, mesti dia akan tanya pemboleh ubah. So, masukkan sahajalah dalam ini. So, pemboleh ubah dimanipulasi, jenis, aktiviti, fizikal. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balasnya ini. Tulis kadar denyutan nadi. Okey, yang ditetapkan tu maksudnya yang kamu malarkan. Okey, yang kamu malarkan. Okey, malarkan maksudnya kamu kena gunakan Azrina je seorang. Dia tak ada guna Azrin ke apa ke. Maksudnya dia adalah jenis jantina yang sama. So, kamu kena tetapkan jantina dia. Okay, ataupun umur dia. Ingat tak hari tu yang kita lari tu? Ada lelaki, ada perempuan, kadar denyutan yang berbeza. Ada antara cikgu dengan kamu. Umur yang berbeza. Okay, antara kamu berlari, berjalan dengan apa lagi yang kita buat hari tu? Masa dalam kelas kita dah pernah buat dah. Okey, kemudian tuliskan pemerhatian. Okey, pemerhatian tu maksudnya apa
apa kamu nampak dalam jadual ni? Apa nak kamu nampak? Kamu nampak, okey, apa yang kamu nampak? Okey, kamu nampak kadar denyutan nadi semasa berlari lagi tinggi berbanding berjalan dengan berehat. Okey. So, pemerhatian kamu buat macam itu. Okey. Kadar denyutan nadi paling tinggi apabila melakukan aktiviti berlari berbanding berehat dan berjalan. Berjalan dululah. Berjalan dan berehat. Okey, dah. Okey, kemudian buatkan inference. Okey, inference cikgu kata apa tadi? Ambil pemerhatian, tuliskan kerana. Tambahkan kerana. So, tulis balik kadar denyutan nadi paling tinggi apabila melakukan aktiviti berlari kerana aktiviti berlari sangat aktif, meningkatkan denyutan. Okey, dah siap. Okey, kadar denyutan nadi paling tinggi apabila melakukan aktiviti berlari kerana aktiviti berlari sangat aktif meningkatkan denyutan nadi. Okey. Okey, dah siap. Okey, slow-slow salin dulu. Saya bagi masa slow-slow dulu. Okey, kalau hipotesis. Hipotesis cikgu kata kena, ya. Sangat aktif. Betul. Meningkatkan denyutan. Meningkatkan. Apa Cikgu Ziana tulis ni? Meningkatkan. Okey, sekejap ya. Sangat aktif. Meningkatkan. Okey. Boleh? Okey, pergi kepada hipotesis. Okey, hipotesis kena ada perkataan jika, maka. Jika MV, maka RV. Okey, jika MV, maka RV. So, MV kamu aktiviti fizikal. Bergerak balas kamu adalah kadar denyutan nadi. Okey, so jika kamu ambillah antara tiga tadi, kamu nak guna aktiviti yang mana? Okey, contoh kat sini cikgu nak guna aktiviti berlari. Jika aktiviti yang dilakukan adalah berlari, maka kadar denyutan nadi menjadi sangat tinggi. Akan menjadi sangat tinggi. Okey, dah siap. Okey, kemudian definisi. Ikut kepada 4 syarat yang cikgu cakap tadi. Okey, kamu ambil perkataan dia dulu. Apa perkataan dia? Kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi. Okey, lepas tu tuliskan perkataan apa? Ialah. Okey, dia ada apa? Dia keadaan ke proses? Keabahan. Dia ialah satu keadaan. Keadaan dekat mana?
Keadaan, ambil RV. Ambil RV. Keadaan, apa RV dia? Kadar denyutan nadi kan? Yang menghasilkan bacaan denyutan nadi apabila sesuatu aktiviti. Apabila, start daripada apabila ni situasi. Apabila sesuatu aktiviti fizikal dijalankan. So, kadar denyutan nadi, salin balik. Ialah. Kadar denyutan nadi ialah, ialah satu keadaan menghasilkan bacaan denyutan nadi apabila sesuatu aktiviti fizikal dijalankan. Apabila sesuatu aktiviti fizikal dijalankan. Soalan yang seterusnya ni senang je. So, senang je. Tolong buat boleh. Soalan nombor 3, saya rasa Homnes dah siap. So, saya semak je lah dengan Homnes. Yang lain tu kena buat sendiri ya. Homnes kita semak sama-sama. Boleh cikgu. Kalau boleh, agak-agak ini variasi apa? Tentang bilangan jisim durian. Ni Homnes tahu. Homnes pula. Pravin mesti tahu. Variasi apa kalau dia tentang jisim? Variasi kita ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Variasi apa? Yang ini jisim selanjar ke tak selanjar? Tak selanjar. Hoi, jisim selanjar. So kalau macam nombor 4 ni, kebolehan menggulung lidah selanjar ke tak selanjar? Kebolehan gulung lidah. Variasi? Tak selanjar. Contoh variasi tak selanjar lagi yang mana satu? Berat badan ke, cuping telinga ke, yang mana satu? Berat badan. Salah. Variasi tak selanjar. Yang mana? Tak selanjar. Yang mana? Ini bukan. Ini bukan. Berat badan, ketinggian, variasi selanjar. Ingat tu. Kita memang kena ulang kaji nanti minggu depan ni. Jenis cuping telinga. Ya, jenis cuping telinga. Satu lagi. Kumpulan darah. Sekarang ingat. Variasi selanjar hanya untuk berat badan dengan ketinggian sahaja. So, nanti kalau kamu buat graf, kadang-kadang ini carta palang. Graf dia yang ini kena jarak-jarakkan. So, jarak-jarakkan. So, nanti kamu tolong buatkan. Yang ini tolong buatkan. Saya bagi jawapan dulu, semak nanti. Semak. So, kalau yang ini, kamu akan dapat 15. Sepatutnya kamu buat 10. Sepatutnya ya. So, nanti kena buat sendiri ya. So, 15 maksudnya kena buat sama. Sama saiz 15. Yang ini 10. Buat. Tapi pakai pembaris. Kalau yang ini kirakan juga. Yang ini apa beza dengan ini? Yang ini variasi selanjar. Kalau variasi selanjar, dia punya grafnya dekat-dekat. So kat sini cikgu bagi, nanti kamu semak ya, 3, 4. So yang ini 3, 4, 10, 7, 6. Bila buat graf ni selalu sangat pelajar dia salah. Saiz tak sama. Lepas tu jarak-jarak. Bila variasi selanjar, jarak kena sama. So buatkan contohnya kan 3. Contohnya 3 kat sini. Kena buat jarak yang sama. 3. Lepas 3, 4. Satu kotak, satu graf. Kena. Kat ini dia punya ni kan. Buat. Kemudian 3, 4, 7, 6. 7. Nanti kamu kira lah kat sini. Cikgu tak berapa nampak dah kat sini. 4. Dalam kertas kamu boleh nampak rasanya. 7. Satu lagi 6. Buka pakai pembaris ya. 3, 4, 10. 10 atas sekali lah.
10, 7. Nanti buat sendiri tau. Buat sendiri ya. 7. Ni yang ini. Pastikan saiz sama. Okey. 6. Okey. 3, 4, 7, 6. Cikgu nak label ke cikgu? Tak payah. Nak explorate ke? Tak payah. Cikgu cuma nak buat sini je dulu. Okey, bagi kamu nampak. So, ingat. Variasi selanjar kena rapat. Variasi tak selanjar kena jarak. Okey. Boleh tak Homnes, Pravin dan Pugan? Boleh. Boleh. Okey, lepas ni kelas apa? Tak ada kelas. Tak ada Tak ada kelas. Okey, so jumpa lagi sebab cikgu ada kelas. Okey, jumpa lagi akan datang. Terima kasih banyak-banyak hadir. Jangan lupa siapkan ya Pravin, Pugan, Homnes. Boleh. Okey, bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Terima kasih.